TV KPM. Alamak, dah lambat ni. Kena cepat sikit. Irfan! Cikgu! Awak nak pergi ke mana ni? Cikgu, saya nak pergi kedai kejap. Mak saya suruh beli bawang. Dah lambat Naik ni. basikal? Naik basikal lah. Tapi mana topi keledar? Alah cikgu, dekat je nak pergi, takkan kena pakai juga. Mesti pakai untuk keselamatan awak, Irfan. Oh, ya ke? Kena pakai juga Ya. Alamak, macam mana ni? Saya tak ada topi keledar ni. Okey, saya ada lebih. Cikgu ada saya lebih? pinjamkan awak. Okey, terima kasih cikgu. Nanti saya pulangkan balik lepas saya beli barang nanti. Okey, boleh. Kena pakai sekarang ke? Pakai sekarang, kejap lagi Irfan. cikgu saya Jaga pakai. keselamatan ya. Assalamualaikum. Alamak, macam mana ni? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan mendalami satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu pendidikan moral untuk tingkatan 2. Untuk itu, kita bawakan seorang guru. Kita persilakan Cikgu Nurjilawati Muhammad Amin dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah, Irfan. Irfan macam mana? Saya sihat macam inilah saya. Lagi sihat sebab ada cikgu kat sebelah. Okey. Untuk itu kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Nabilah alias atau Yahaya dari SMK Sungai Layar Sungai Petani Kedah Darul Aman. Jauh mai dari Kedah untuk bersama kami bagi episod kali ini. Baik cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja kerana kita juga ditemani oleh murid-murid cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan cikgu. Okey, Irfan, untuk hari ini kita bersama-sama dengan 4 orang murid dengan kita ya. Yang pertama, kita bersama dengan Dinosha. Hai Dinosha. Hai. Hai cikgu. Okey, seterusnya kita ada Lishalini. Hai Lishalini. Hai cikgu. Dan seterusnya kita ada si cantik manis Tisha. Hai Tisha. Hai cikgu. Dan akhir sekali Irfan, kita ada bersama dengan kita Janani. Hai Janani. Hai cikgu. Hai semua. Nampaknya cikgu, kita bersama dengan 4 kuntung bunga. Nampaknya Irfan sahaja seekor kumbang pada hari ini. Baik. Kita akan teruskan dengan topik kita, iaitu hari ini kita akan belajar mengenai keselamatan di jalan raya, tanggungjawab bersama. Jadi untuk itu, saya nak tanya sikitlah. Tadi waktu gimmick, adalah seorang manusia yang nama Irfan tadi itu tak pakai topi keledar cikgu. Ya, ada kaitan gimmick dengan pembelajaran kita hari ini Irfan. Sebenarnya kita akan belajar berkaitan dengan keselamatan di jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Okey. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan step pembelajaran kita. Silakan cikgu. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, ini tajuk kita hari ini. Jadi objektif yang pertama sebenarnya Irfan, kita di akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan 2 kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang kedua, dapat menghuraikan 2 langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Dan yang ketiga, murid dapat mengekspresikan perasaan apabila mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Dan akhir sekali Irfan, Ya, saya. murid dapat mengamalkan sikap mengutamakan keselamatan ketika di jalan raya. Baik, itu antara objektif yang kita akan cuba capai sama-sama. Jadi mungkin kita teruskan cikgu, silakan. Ya Irfan, sebelum saya teruskan untuk kepentingan, kita belajar dulu konsep. Apakah itu konsep peraturan undang-undang di jalan raya. Baik, silakan cikgu. Okey, sebelum kita masuk konsep, kita masuk dulu set induksi. Saya nak tanya murid-murid saya. Silakan. Okey, kat gambar skrin saya ni ada gambar lintasan belang-belang. Betul, garisan putih dan garisan hitam. Okey, apa kata anda? Berdasarkan gambar di sebelah, apakah tindakan murid apabila melalui lintasan belang? Mungkin ada murid-murid kita nak cuba menjawab. Apa tindakan anda ketika ingin melalui jalan tersebut? Okey Irfan, Dinosha dah angkat tangan Irfan. Silakan Dinosha. Cikgu, murid-murid melintas jalan melalui lintasan belang itu.
Okey, tindakannya murid melintas laluan belang. Ketika bila tu, Dinosha? Waktu bila kita akan lalu dekat situ? Biasanya bila Dinosha kita akan lalui? Pulang rumah balik sekolah. Pulang rumah balik sekolah. Betul, Irfan. Betul. Ya. Okey. Biasa kita jumpa di sekolah. Betul lah. Okey, mungkin ada murid lain nak jawab? Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Okey, Tuisha, angkat tangan. Okey, Tuisha. Cikgu, setiap hari saya akan menggunakan lintasan belang untuk pergi dan pulang balik dari sekolah. Okey, ini tambahan sikit. Tadi pulang saja, ni pergi pun sama juga. Ya. Pergi dan pulang ke sekolah. Maksudnya hari-hari mereka melalui lintasan belang ini. Jadi mereka biasa jumpa lintasan belang. Ini adalah salah satu langkah keselamatan jalan raya untuk murid-murid Irfan. Okey, kita boleh bagi reward Irfan untuk Tuisha dan Dinosha. Boleh cikgu, berapa kita nak bagi cikgu? Dinosha 1 dan Tuisha 2. Okey. Trisha cikgu tadi Ya. Okey. Dah bergerak dan nampaknya berterganjaran ni. Okey. Okey Irfan, kita teruskan. Okey, barulah kita masuk kepada konsep peraturan dan undang-undang jalan raya. Baik. Sebenarnya peraturan dan undang-undang jalan raya ada perbezaan. Apakah perbezaan peraturan dan undang-undang? Kita tengok sama-sama ya. Silakan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu peraturan jalan raya Irfan. Peraturan jalan raya ialah amalan keselamatan yang boleh meningkatkan kesedaran keselamatan pengguna ketika berada di jalan raya. Baik. Okey, siapa pengguna itu? Kita lah. semua. Ya. Murid adalah pengguna, sama ada pejalan kaki, penunggang motosikal, pemandu kenderaan, kereta, lori, bas, itu adalah pengguna di jalan raya. Macam Ifan tadi cikgu, seorang yang berbasikal itu juga adalah pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya, betul. Kita tengok pula apa beza dengan undang-undang jalan raya. Okey, perbezaan dekat sini yang kita nampak ialah akta yang mewajibkan sesuatu perlakuan kepada pengguna semasa berada di jalan raya. Jadi apabila pengguna jalan raya ini tidak mematuhi undang-undang jalan raya, mereka kemungkinan boleh dikenakan hukuman. Baik. Ya, ini perbezaan. Kalau tadi peraturan tiada hukuman, dan berbeza undang-undang apabila kesalahan dilakukan maka ada hukuman terhadap pengguna tersebut. Baik, itu perbezaannya ya. Maknanya peraturan ini tidaklah terlalu rigid atau tidak terlalu ketat. Hanya perlu ikut tiada hukuman. Tapi kalau undang-undang, kalau anda melanggari undang-undang tersebut, anda akan dikenakan hukuman yang setimpal. Ya, kita tengok contoh. Silakan. Okey. Kat sini ada contoh. Okey. Contoh peraturan jalan raya. Mungkin berdasarkan konsep yang tadi saya terangkan, mungkin murid boleh dapat bezakan yang mana satu gambar yang merujuk kepada peraturan jalan raya. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Yang mana satu peraturan? Okey, kita mulakan dengan peraturan dulu. Silakan. Okey, Lisharini. Gambar yang pertama. Dia memakai baju warna terang untuk keselamatan dia. Pakaian warna terang digalakkan pakai kepada pengguna jalan raya. Kepada pengguna jalan raya. Bagaimana pula dengan gambar yang kedua? Adakah itu peraturan ataupun undang-undang? Ifan? Ya, sebenarnya untuk gambar ini kedua-duanya adalah peraturan. Ya, untuk berbasikal secara beriringan tidak boleh. Tidak boleh beriringan, tidak boleh sebelah-sebelah, tidak boleh bersembang. Ya, sepatutnya seorang di hadapan dan seorang di belakang. Tidak boleh secara beriringan. Baik. Jadi kat situ dia tidak mematuhi peraturan jalan raya. Dia akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Betul juga cikgu, sebab kalau ada dua sekali basikal dalam satu kawasan, akan mengambil tempat orang lain juga. Ya, betul. Baik. Okey, kita tengok contoh undang-undang jalan raya pula. Okey, dekat sini gambar yang pertama adalah penunggang motosikal. Okey, yang memakai topi keledar. Gambar yang kedua ialah kalau kita tengok kat situ, gambar topi keledarnya adalah basikal, betul? Betul. Itu merujuk kepada basikal. Jadi kat sini mana yang undang-undang jalan raya? Contoh undang-undang jalan raya. Mungkin ada sesiapa nak jawab? Yang motosikal ke yang basikal? Okey, Janani. Okey, silakan Janani. Cikgu, saya memilih gambar pertama kerana penunggang motosikal diwajibkan untuk memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Ya, betul. Irfan tanya Janani. Okey. Memang Ya, hebatlah. betul lah. Penunggang motosikal diwajibkan untuk memakai topi keledar. Jika tidak memakai topi keledar, Apa akan jadi, cikgu? Ya, dikenakan kompaun. Berapa kompaun dia? 300 atau hingga 2000 kompaun yang boleh dikenakan. Sehingga 2000. Wah, banyak tu. Jadi besar ya kompaun tersebut. Betul lah cikgu. Tapi sebagai seorang pengguna, janganlah kita tidak pakai topi keledar. Kan? Kena pakai. Kalau tak, nanti kena kompaun. Ya, betul. Ini untuk keselamatan. Kita
kita bersama. Betul. Okey Irfan, berapa reward yang kita nak bagi pada Janani dan Nishalini? Saya nak tanya cikgu lah sebab cikgu dan lebih arif lagi tentang ini. Okey, Nishalini 1 dan Okey. Janani 2. Baik, 1 dan Janani 2. Okey. Tahniah Abang Irfan ucapkan kepada keempat-empat murid cikgu yang berjaya menjawab soalan dengan baik. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.